أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد. Tidak lain kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita berada dalam keadaan sihat, selamat, aman, damai, alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi wa fadlihi tatimmus shalihat. Maka mari pula kita ikuti pengajian kita di majlis ilmi kita pada hari yang mulia ini, iaitu sejarah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam siri yang ke-55. Masya-Allah. Siapa yang tidak ada tazkirah boleh tengok di luar, bagi lelaki, dan dalam masjid bagi perempuan. Mudah-mudahan dapat kita tengok dan membaca. Saya nak ulun galak baca sikit. Buat kita kadang-kadang kurang baca. Padahal kita ni ummah Iqra. Kalau kita mengaji mula-mula sekali, ngaji tabalan lagi mula-mula lagi. Majlis ilmi kita mula dengan ayat ni, ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat sulung, ayat pertama, untuk munasabah majlis ilmi, kerana Iqra adalah ilmu. Siapa-siapa baca dia dapat ilmu. Maka tapi kita sayangnya umat Islam ni kadang-kadang dia tahu kata kepentingan Iqra, tapi dia la yaqra, dia tak baca. Kita nak baca ni jadi watanatam, jadi budaya hidup kita. Hari-hari kena baca. Quran tu tak syak dah. Kita nak ma'al Quran, baca Quran, baca hal lain-lain lagi, baca buku, baca kitab, baca kalau kita pandai buka net, buka gapo dalam teknologi baru-baru ni, kita usahalah pandai tengok. Bahasa Melayu pun boleh, bahasa Rumi ada, bahasa Arab mutlah lah. Ikut nak panggil babo gul-gul. Babo gul-gul yang ada. Buka gul-gul dia temu nak gapo lah ni, dia tubik belakalah, mudah-mudahan kata. Jadi ilmu dulu kita kena pakai home semut, maktabah panggil. Lah ni puluh-puluh, ratus-ratus, ribu-ribu kita duduk dalam itu, dalam terosak kita ya. Boleh kita tengok, kita tahu, baik di segi fiqh maupun di segi tauhid, maupun di segi sangkum masyarakat, maupun di segi politik.
atau dari segi masalah-masalah semasa yang berlaku macam corona, kita boleh tengok gapo, kita kena tahu hutan lok panggil hutan dengan dunia wayak gapo, sekurang-kurangnya kita dapat tahu sikit sebanyak gapo perkembangan satanakan pacuban orang berlagak di bakok lagu mana, budak sekolah berlagak lagu mana, kerajaan sikap dia lagu mana, kita boleh tengok, baca dalam berita-berita. Untuk faedah kita boleh fikir, kita boleh ambil pengajaran supaya kita ngaji sejarah Nabi tu lah. Kita nak ambil pengajaran dan kita nak amal, utama di bulan ni bagi banyak orang duk kalut dengan sejarah Nabi. Kita baca sejarah Nabi, bukan baca saja, tujuannya satu nak ambil pengajaran, buat rian cak hekan tantang dan ciwit kon Nabi. Itu faedah. Lepas tu hak amal kita nak amal, sakut paut dengan akhlak fanga, kita nak berakhlak macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha kerana Nabi akhlak dia kerana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak fanga dia Quran. Apa sebut dalam Quran itu dialah fanga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu mari kita menjadi ummah iqra, umat yang suka membaca. InsyaAllah hari-hari kita usaha, walau sebaris dua baris pun kita usaha boleh kita tengok, kita baca. Kamu ada baca mulut, baca dengan hati, ikutlah. Itu ikut kemampuan masing-masing, insya-Allah. Jadi pihak saya pun usaha nak boleh tubik. Ada sibuk lagu mana pun boleh tubik. Usaha supaya demo bukan dengan telinga saja dah, tapi boleh tengok dengan mata, boleh baca dengan mulut. Lebih lekat lagi di hati kita dan lebih faham cara mendalam lagi, insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah tambah. Allahumma zidna ilman nafi'an ya Allah. Allahumma zidna ilman nafi'an ya Allah. Kita dalam siri 55 minggu lepas kita sudah mula yang tentang peperangan Uhud. Nama Uhud adalah satu bukit yang besar di Madinah. Tu. Dalam ni kita ada tunjuk gambar ni. Ada gambar bukit Uhud di Madinah Al-Munawwarah. Ada masjid lah ni, bina masjid apa cukup. Di sinilah tempat berlakunya peperangan selepas pada perang Badar, iaitu tahun yang ke-7, tahun yang ketiga daripada bulan Syawal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sepuluh hal minggu lepas, bila Nabi nak sampai Madinah, belum dekat dengan Uhud, Nabi dia royak pada sahabat-sahabat dia. Hazihi Tabah. Niyatani Tabah. Tabah nama, satu nama bagi Madinah Al-Munawwarah. Dulu Yasrib nama Tabah. Lepas tu Nabi lalu Bukit Uhud, Nabi kata haza Uhud. Dalam riwayat Bukhari satu lagi haza Jubailun. Uhud Jubailun. Uhud ni adalah bukit kecil. Tu bukit kecil, Nabi panggil bukit kecil. Boleh jadi nama dia Jubailun. Tapi kalau banding tengok bukit-bukit lain, bukit Uhud ni terbesar jugalah di Madinah. Jadi Nabi kata yuhibbuna. Bukit Uhud ni kasih sayang kepada kita. Wa nuhibbuhu, dan kami kita ni semua kasih kepadanya. Ada kasih dengan panggil benda yang tidak menyamu lah. Tidak ada nyamu, tapi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuhan tani perasaan, ada perasaan yang mana Nabi tahu tu kerana diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Bukit Uhud walaupun batu, tapi dia ada perasaan kasih kepada orang molek. Sebab yuhibbunana tu iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tu ialah sahabat. Jadi Nabi sahabat ni orang terbaik lah. Ada orang terbaik, mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sebab tu Nabi riwayat semua katanya
pada kita nak tahu katanya khairu ummati qarni. Sebaik-baik umatku ialah umat yang hidup di zamanku ni. Siapa dia hidup zaman Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sahabat-sahabat yang bersama dia, sama di segi dalam masa kedamaian, sama dengan Nabi dalam masjid, sama dengan Nabi dalam majlis ilmi Nabi, sama dengan Nabi dalam ketika peperangan, sama dengan Nabi ketika ada mesyuarat dan sebagainya. Itu panggil qarni, abadku, setawat koncan. Orang lebih baik ialah orang hidup dalam masa tu baik. Lepas tu baru yalunuhum. Lepas tu orang mengiringi mereka itu. Jadi kalau kita nak ikut Nabi, lepas tu ikut sahabat pula orang terbaik di kalangan sahabat iaitu khulafaur rasyidun. Khalifah yang 4. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Itu hak Nabi pesan pada kita. Bila berlaku apa-apa pergaduhan, perselisihan antara orang Islam, umat Islam, maka kembalilah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dari kalangan para khulafair rasyidin. Itu dia yang kita kesimpulan pada minggu lepas. Lepas tu sebab berlaku perang Uhud. Sebab apa berlaku perang Uhud? Asalnya kerana orang musyrikun ni dia dendam. Dendam nak balas, nak ambil tindak balas ada Nabi dan orang-orang Islam sebab kekalahan dia di perang Badar. Hak tu hak asas sebenarnya. Tapi kalau kita tengok bagi pula, boleh bagi pada empat bahagian. Empat bahagian iaitu satu dari segi keagamaan. Dari segi keagamaan. Segi keagamaan ni kita kecek dah bahawa ni ayat katanya sebab asah jugalah ni. Dia dendam tu kerana apa dendam? Kerana dendam kerana Islam, kerana Nabi. Tu nak marah Nabi daripada Mekah lagi. Mari duk nak serai pula di Madinah. Bila Nabi berhijrah ke Madinah, tak cukup dengan buat menyakiti pada Nabi di Mekah, tak cukup dengan menindaskan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Dia pula mari nak buat huru-hara, nak buat fitnah. Nak mai perang, nak serai dan nak guling akan kerajaan Islam di Madinah. Itu di segi agama. Maka dia belanja harta mereka itu. Belanja cari harta, kutip khairat daripada kabilah tu kabilah ni untuk nak buat persiapan secara besar-besaran. Kalau tidak akan kalah pula seperti mana mereka itu kalah dalam peperangan Badar. Lalu kali ini dia buat siap sedia dengan cukup alat-alat dan tenaga-tenaga orang. Daripada orang lelaki, daripada apa ni, peperang, ahli perang, daripada hamba-hamba pekerah juga buat pergi. Dan orang perempuan pun buat pergi juga masuk perang ni. Perempuannya tujuan dia nak semangat. Kerana orang perempuan ni salah satu tenaga yang penting dalam kejayaan kepada orang lelaki. Selain pada dia tu, wanak mari tubik rijal, tubik orang-orang yang hebat-hebat macam Nabi, ibu dia Mak Aminah. Wanak mari tubik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Nabi. Jadi banyak-banyak orang-orang perempuan yang dia dapat melahirkan tokoh-tokoh, orang-orang yang berjasa, orang-orang yang besar, hebat, agung, yang mana adalah itu daripada didikan ibu, terutamanya kerana ibu adalah selalu rapat hubungi dia dengan anak-anak dia. Jadi
Tujuan dia belanja ni iaitu dia suddu an sabilillah, untuk nak menyekat, halang sabilillah. Sabilillah agama Allah, jalan Allah, jalan dakwah, jalan kebaikan, jalan kebajikan. Dia luah, fisabilillah luah. Bukan sepik koda kata mengajar, buka sekolah fisabilillah, buka pondok fisabilillah, buka hafiz Quran fisabilillah, buka halaqah Quran fisabilillah. Gapo lagi? Itu di segi ilmu, di segi Quran, di segi lain-lain lagi. Itu pun panggil fisabilillah. Setiap kerja yang berdasar kepada amalan yang disyarakkan oleh Islam serta kerja dengan ikhlas, maka itu panggil fisabilillah, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikut kerja apa besar kecil pun tak kira. Dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir dia belanja harta dia. Belanja tak ada wuti-wuti. Quran yang kata yunfiquna. Dengan fi'il apa panggil tu? Fi'il mudhari'. Selalu, sentiasa atau akan. Lepas tu akan lagi fasayunfiqunaha. Lepas itu mereka selagi akan belanja, tak wuti-wuti, teruskan belanja, sentiasa membelanjakan amwalahum, harta mereka itu. Harta ni banyaklah, harta duit ke, harta pasang benda ke, tanah ke, jual tanah, ambil tanah, suruh tanah, nak buat gapo, beli alat senjata gapo, kalau segi perang. Thumma takunu alaihim hasrah. Lepas dah tu menyebabkan mereka sesat. Belanja. Jadi hak yang dia belanja tu tak kena jalan dia. Tak betul dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia belanja tu kerana nafsu dia. Dia nafsu ni golek dia tak betul lah golek dia. Ammaratu bisu, nafsu yang suruh buat jahat. Maka dia akan alaihim hasarah. Lepas dah tu jadilah atas mereka itu sebab kepada mereka itu sesat. Sumayuqlabun, kemudian mereka itu akan dikalahkan. Kalau belanja setara mana Tuhan janji katanya yuqlabun, orang kafir ni akan dimenangi oleh orang Islam dan dikalahkan oleh orang Islam. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, berita pada Allah, kebenaran pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu wallazina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dan akhirnya orang kafir itu dihimpun dalam neraka jahanam. Waktu kalah besar waktu. Sehabis-habis kalah, seberat-berat kalah. Suk dia situlah. Tu. Na'udzubillah min azabi jahannam. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada azab jahannam. Dihimpun bersama-sama dengan orang kafir. Ini orang hari munafik itu. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah. Sesungguhnya Allah itu penghimpun. Tuhanlah yang menghimpunkan. Himpun dia al-munafiqin, orang munafik. Orang munafik bukan orang kafir, tapi bukan orang Islam. Tu. Fi jahannam bersama orang dengan orang kafir, fi jahannam jami'a, semua duduk dalam jahannam lah tu. Na'udzubillah min azab jahannam. Kata Ibnu Katsir dalam tafsir dia kata Allah menceritakan bahawa orang-orang membelanjakan harta-harta mereka untuk menyekatkan manusia daripada mengikut jalan yang benar. Orang-orang tak kira sinilah kata Ibnu Katsir. Kalau orang Islam pun dia ambil jalan supaya cara orang kafir buat, supaya tu juga untuk tujuannya nak menyekatkan manusia daripada mengikut jalan yang benar. Siratal mustaqim, dinul haq, fisabilillah. Maksud belaka mereka akan terus berbuat demikian itu. Buat sama, tak ada wuti buat dia. Cari harta, belanja,
untuk jalan nak jadi Islam tu panggil rusak, nak jalan Islam tu nak punah, nak jalan Islam tu panggil utuh rusak dan sebagainya. Kemudian habis harta mereka, habis dia belanja habis. Lepas tu mereka menyesal di atas perbuatan mereka, kerana sesungguhnya mereka mau memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah tujuan nak pergi padai nur cahaya, nur Allah, cahaya Allah. Apa dia cahaya Allah? Al-Islam. Nah, agama Islam tu cahaya Allah. Islam ni mari menyuluh umat manusia kepada nur. Suluh nak nampak jalan hak benar, nak nampak jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, nak nampak jalan ke syurga. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia turunkan Quran dan dia utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya liyukhrijahum minaz zulumati ilan nur. Tu tujuan. Ni kita kena mengaji sejarah Nabi, kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, dakwah Nabi, kerja usaha Nabi, tujuannya liyukhrijahum minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan, bawa tubik daripada gelak-gelak yang banyak kepada nur satu saja, nur, iaitu al-Islam. Sama ada gelak sebab agama batil, agama tu, agama ni. Anggi ajak dia, bawa dia, heret dia. Heret. Jadi itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi begitu. Nabi ya biasa buat banding nak kata kerja Nabi ni kerja untuk nak heret manusia tubik daripada gelak dengan sebab hawa nafsu, dengan sebab kebatilan. Tapi sayangnya setengah umat dia tu duk geleding geliat dan nak lucut daripada pegangnya kalau Nabi duk pegang dia tu. Nabi buat contoh, buat satu perumpamaan contoh tuayang, royak perumpamaan banding ni tiap-tiap. Dia kata masali wa masalukum, perumpamaan aku ni dengan kamu, Bani umat dia. Kama sali rajulin istauqada nara, supaya seorang lelaki yang dia tu duk menyalakan api. Nyala api, ambil kayu, kemudian dia nyala. Api tu nyala, kayu maknanya bakarlah. Bakar, baru dia marak molek tubik api. Faizal janalibu wal farashu, tiba-tiba katu-katu tu mari katu-katu. Dia bakar malai katu dia golek yang malai syari tak ada, dia tidur mana tahu katu tu. Baru-baru hujan tu dia tubik mari kat dia. Mari kalau kita pasal pelita ni, mari duk hurung pelita tu. Duk hurung kat musim juga jatuh. Tak kira dah. Supaya tu Nabi kata supaya orang lelaki tu dia cucu api. Ambil kayu cucu api nyala. Faizal janadibu wal farash, tiba-tiba katu-katu tu. Dan ibu-ibu hak tubai macam katu tu yaqana fiha, menjatuhkan diri dia dalam api tu. Jatuh dalam api. Atau lelaki itu juga kuih. Tak asyik lari tu. Lari mari. Nabi buat misal sebut aku itu. Aku ni heret pegang tali pinggir dia. Kalau panggil apa? Kalau kain pegang kilah dia tu. Kilah di belakang dia tu. Heret takut jatuh dalam api. Tapi Nabi kata walakinnakum tafallatu an min yadi. Tapi kamu tu melucutkan daripada tanganku. Nak lepas pada Nabi. Itu bandingnya comel molek Nabi banding nak kata keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setengah-setengah mereka pada setengah masa tu supaya katu.
nak cari kebinasaan, nak cari kerusakan bagi diri dia. Sama ada di dunia maupun di akhirat. Akhirat maksudnya iaitu api neraka lah. Nabi nak melepaskan mereka itu daripada api neraka. Dengan membawa, menyebar sunnah-sunnahnya. Tapi kita lari pada sunnah, tak seikut pada sunnah. Nabi suruh siapa? Wa'addu 'alaiha bin nawajis. Kaciklah, kukuh kuat dengan gerah-gerah kamu. Suruh kacik, tapi kita nak pelepah. Tak lari pada ajaran Nabi, pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita takutnya. Hak ni orang kafir dia bertujuan belanja, buat rancangan untuk nak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Hak ni bagi Ibn Katsir dia ambil daripada Quran lah. Allah sebut dalam Quran ke mana? Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka itu mau, yuridun mau, nak. Tu mi kuam prasong tongkat nak wi apa? Liyutfi'u nurallah. Untuk nak wi padai cahaya Allah. Orang cahaya Allah kuat. Kuat, luas. Islam ni luas, Islam ni kuat. Tapi ya kacau nak liyutfi'u nurallah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka ya sepek ya mulut tu. Walau banyak mulut pun nak siuk cahaya Allah tak kuasa nak padai, tak padai. Sebab apa? Sebab wa ya'ballahu an yutimma nurah. Tuhan tak terima nak jadi padai cahaya dia, maka Allah sempurnakan cahaya dia. Sempurna, sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Sempurna cahaya dia. Islam sempurna. Yutimmu nurahu walau karihal kafir. Sekalipun orang kafir benci. Perhewaya atau kafir benci kepada Islam, benci pada nur Allah, cahaya Allah. Tak usah cuba nak pergi padai. Jangan ada Islam di atas dunia ni. Sebab itulah semua orang bunuh ulama, bunuh orang-orang nampak nak sebar Islam, bunuh orang-orang nak bawa Islam, nak di segi ekonomi, dari segi pemerintahan, bunuh takut pada Islam. Siapa bunuh? Kadang-kadang orang Islam itu sendiri bunuh. Dengan kehendak orang kafir dia nak pergi padai cahaya Allah, dia pun turut orang kafir, ikut otak dia, otak landah. Ini panggil ghazwul fikri, serangan fikiran. Dia wak dia difikirkan ubah, tak sah pada Islam, tak kena pada Islam. Macam inilah timbul Islamofobia panggil. Benci pada Islam. Penyakit, satu penyakit. Tengok orang Islam, wasana nak marah, wasana nak murid. Tengok Islam, tengok dengan mata kaca mata yang apa? Keganas. Islam ni ganas, Islam ni rungren, cai. Ni jom kuam rungren. Lah ni duk timbul Perancis baru-baru ni timbul ni. Baru hangat-hangat timbul ni. Jadi timbul di Perancis lah ni dia duk buat katung. Katung berkenaan dengan Nabi lah, nak hina Nabi. Selalu selalu berlaku beberapa negeri hak bebas. Negeri pecah petai dia tembak tu panggil dia buat rakyat dia buat katung waktu nak hina akan agama Islam. Lepas tu mari pula kerajaan dia tu duk berlawan dengan kerajaan Turki. Supaya kita ya adalah di Turki ni ya ubah Hagia Sophia tu jadi apa gereja dulu, jadi muzium dulu kepada masjid. Maka dia balahnya katuk masjid. Masjid di Perancis tu. Padahal negeri dia katanya bebas.
bebas. Orang hijab pun tak boleh pakai hijab, tak boleh tutup muka. Kerana dia kata ni adalah lambang kepada kuam rumren, dia kata. Padahal negeri bebas. Nah, bebas beragama, bebas memberi pandangan, pendapat, macam-macam lah. Tapi kerana nak memadamkan Islam, seolah kata tak boleh ni, tak bebas ni. Itulah tabiat musuh. Nah, yang mana dia tu yuqatilu la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka itu sentiasa memerangi kamu, memerangi kamu sehingga kamu tu boleh ubah taksir kepada agama Islam, jadi murtadnya, taksir kepada memeluk agama yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat tujuan usaha daripada musuh-musuh Islam. Kata lagi Ibnu Katsir, meskipun orang kafir benci, mau menolong dan membela agamanya, mengiklankan kalimahnya dan menzahirkan apa, kata, tetapi Allah mau menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir benci. Mau menolong, Allah mau tolong, dan membela agamanya. Allah bela agama, Allah beri agama Islam, dia juga mau tolong agama Islam. Lepas tu nak iklan kalimahnya dan menzahirkan agamanya atas segala agama yang lain. Ini juga dalam Quran, iaitu huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli. Liyuzhirahu makna muzahir, mentinggikan. Kenapa zahir nyata molek agama Islam. Agama lain tu duk bawah genah. InsyaAllah kita doa serta kita usaha supaya agama Islam itu adalah agama yang tinggi dan dimuliai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata Ibnu Katsir. Kata Syaukani, dia kata dipaham daripada ayat bahawa matlamat orang-orang kafir dalam belanjakan harta-harta mereka adalah untuk menghalangkan jalan Islam yang benar dengan cara memerangi Rasulullah. Dia nak pergi Rasulullah. Dan Rasulullah mati, Rasulullah panggil tak ada, maka tak ada lah agama Islam. Tu. Atau lemah agama Islam. Memang tujuan tu panggil siapa tujuan dia. Pergi Islam, dia pergi orang-orang Islam. Jadi orang Islam ni bawa takut, gerung. Cuba kita tengok zamilan ni. Pegangi setengah orang Islam tu longgar-longgar kepada Islam. Tak ada sungguh, tak ada kuat. Dari segi beramal dengan ajaran Islam atau menghayati hukum-hukum hakamnya. Itu kata Asy-Syaukani. Dan mereka mengumpulkan bala tentera untuk tujuan yang buruk itu. Macam orang kafir itulah di Mekah. Dia padah orang tu, padah orang ni. Habis di situ dari segi keagamaan, di segi sosial atau kemasyarakatan. Kekalahan yang besar bagi orang-orang musyrikin dalam perang Badar dan kematian beberapa orang pemimpin mereka yang terkenal adalah satu kehinaan yang membawa kepada mereka masa malu. Kelik perang ni masa malu lah. Kelik tengok temu dengan orang kampung, temu dengan sahabat-sahabat sana. Kelik orang tanyalah lagu mana perang. Oh ya Allah, jadi bahasa hino tunduk kepala lah. Itu di segi sosial kemasyarakatan. Jadi nak hapuh bahasa malu nak buat lagu mana? Kena denda balah pula-pula. Ambil kelik kekalahan itu supaya tukar jadi kemenangan bagi mereka itu. Maka itulah setengah daripada sebab-sebab kepada perang Uhud. Dari segi ekonomi pula. Kita tengok dari segi ekonomi. Jadi orang-orang Quraisy ni dia bergiat dari segi menego dia. Nego luar negeri. Masya Allah. Kerana kegiatan menego luar negeri ni telah diamal oleh orang-orang jahiliah dulu. Orang-orang kafir di Mekah. Dia tubik pergi ke Yaman, tubik pergi kepada negeri Syam. Ambil barang pergi Yaman, ambil barang Yaman.
Lepas tu klaim mari Mekah jual Mekah. Lepas tu lebih lagi pula kepada Syam, ambil bagai Syam mari jual pula. Pandai juga pok dia cara menego tu. Tu. Itu orang Quraisy lah. Sehingga dalam Quran sebut satu surah, nama surah apa? Surah Quraisy. Nah, iaitu liila fi Quraisy rihlat asy-syita'i was-sayf. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Empat ayat surah Quraisy. Nah, apa makna dianya? Kebiasaan orang Quraisy ni waktu amil mereka kebiasaan dia buat perjalanan ni rihlah. Ni kalimah rihlah. Rihlah ni pergi jalan lah, perantauan panggil. Pergi jalan ni untuk menego. Dia pergi pada musim apa? Musim sejuk. Tu. Untuk menjalankan perniagaan mereka pada musim sejuk ke negeri Yaman. Musim sejuk ke negeri Yaman. Dia ambil beli-beli barang mari buat klaim dan jual di lain pula. Dan pada musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Suria lah ni. Nah, dan kawasan-kawasan berdekatan dengan Suria. Oleh itu hendaklah kamu menyembah Rabb. Falyabudu, menyembah Rabb hadzal bait, akan Tuhan yang menjadi tuan kepada rumah ni. Iaitu Baitullah. Kerana duduk di Mekah, orang Mekah bila dia tu nega boleh keutungnya Allah Taala wi rezeki, falyabudu, naklah beribadat kepada Allah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya orang-orang berniaga ni jangan lupa kepada ibadat kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat. Jadi rijal beberapa orang yang tidak melalaikan mereka itu oleh perniagaan dan jualan daripada iqamis salat, semaya. Jangan tak semaya, orang nego, orang jual. Masuk waktu awak kira nak beribadat kepada Allah. Macam rijal itu sebut dalam surah tu surah An-Nur. Surah An-Nur. Rijalun la tulhihim tijaratun. Beberapa orang di sana tu tidak melalaikan, tidak lupakan mereka itu oleh perniagaan. Maknanya ada orang lupa tu. Berniaga berjual agak lupa, tak ingat pada semaya juga lewat masa. Itulah wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun tu. Itu. Lepas tu an zikrillah, zikir pada Allah. Alhamdulillah hari ni jual laku alhamdulillah. Kalau tak laku alhamdulillah ala kulli hal. Insya-Allah esok pula jual pula. Dia ada zikrillah, syukrillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu wa ita'iz zakah. Jangan lupa bila laba banyak-banyak dapat keuntungan lebih daripada makan minum kewajipan hak kena belanja. Dan siapa tahu siapa nisab wa ita'iz zakah, tu zakat pula. Itu tanggungjawab orang yang nego. Orang yang jual. La tulhihim tijaratun wala bai'. Dua. Nego ni besar. Bai' ni mana jual. Ada nego jual tu masuk dalam nego juga. Gitu. Jadi hak ni juga dalam surah Quraisy Allah Subhanahu wa taala minta kepada orang Quraisy tu sembah Tuhan, jangan dia sembah berhala. Ni dia sembah berhala. Klik menega sembah berhala, klik menega sembah berhala. Itu orang kafir. Yang mana Tuhan mana? Allazi atma'ahum min ju'. Tuhan yang memberi makan, minum, makan kepada makanan sehingga mereka itu tidak lapar. Beri penghidupan. Jadi dia hidup roh dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itu
di segi ekonomi. Yang menega ni tujuan dia nya nak ambil duit menega tu, laba tu nak pergi serai. Serai Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Baik tu pergi Badar tu Nabi sekat kerana tu dah. Kerana dia menega untuk nak kupur harta mereka, beli senjata, belanja makan minum ke apa, nak pergi jadi satu apa ni modal dalam nak perang orang Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi politik pula. Yang akhir sekali segi politik. Jadi segi politik ni orang-orang Quraisy ni bila dia kalah dah dalam perang Badar tu. Jadi pusat pimpinan dia tu besar. Dia bukan orang Quraisy ni satu kabilah dah, ya kumpul banyak-banyak kabilah. Mau jadi satu. Kalau rock dia saja tak rock. Dia tahu dah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mana dia berhijrah ke Mekah ke Madinah tu. Jadi Nabi dapat membina kekuatan. Siapa boleh bina satu daulah, kuatlah boleh bina satu daulah. Dan daulah-daulah ni tidak akan wujud kalau tidak ada kekuatan. Di antaranya kekuatan rijal, orang-orang, rakyat. Yang kedua makna ada pakatan. Yang tiga panggil ada dari segi pakar undang-undang, iaitu undang-undang Islam. Lalu dia pun wasa kata Nabi sudah mempunyai kekuatan yang payah untuk kita nak mengalah. Lepas tu dia kena bunuh siasah dia, nayubai kau dia pakar. Tahaluf, gabung. Tu. Seseng gabung ni banyak dunia dia pakar. Seperti satu kekuatan segi askar, segi tentera ni panggil apa? NATO, panggil NATO, gabungi beberapa negeri. Macam Turki masuk juga NATO, satu negeri yang besar kerana dia kuat. Di segi tentera dia nombor 3 tak silap di segi dunia kekuatan. Segi ekonomi pun kuat. Jadi payah juga orang nak guling, nak patah, nak runtuh kerajaan Turki kerana kekuatan dia sangat besar. Ada hospital besar banyak, ada sekolah banyak, ada hafiz Quran siapa 400,000 orang yang dah hafiz Quran. Itu satu kekuatan dari segi agama, dari segi ketenteraan, dari segi politik. Jadi bila begitu, bila kalah tu jadi gonjel lah, kocok. Pimpinan dia tu jadi kocok kerana pakak-pakak tak nak sokong lah kerana perang Allah tu. Lalu untuk nak jaga tu pula dia kena usaha lagi. Tak boleh berhenti sekat tu. Kena kerbah. Di antara usahanya kena serai semula pula orang-orang Islam sebagai tindak balas di atas kekalahan mereka itu. Jadi setiap pihak mengambil peranan. Orang Yahudi di Madinah, orang munafik pun pakat belaka tu, buat gabung belaka. Orang Yahudi ni dia hantar orang dia pergi kepada Madinah. Pergi kepada Mekah. Yahudi di Madinah, Mekah tak ada. Di Madinah. Dia hantar apa ya? Atau wakil dia pergi kecek dengan pemimpin-pemimpin Quraisy tu. Tu. Buat pakat dan nak pergi sokongi. Manakala orang-orang munafik pula di Madinah, dia ambil bahagia peranan dia kerjasama dengan Quraisy. Jadi kerjasama dia caranya iaitu dia berjanji kepada orang Quraisy, kata kami ni nak sokong dari segi kebenaran dan dari segi moral, dari segi panggil maknawi lah. Tu. Benda ni makna duit pitih ke apa, kami nak sokong. Segi maknawi ni kami nak buat sesuatu perkara yang mana nak kalah orang Islam. Sebab tu kita akan mengaji sikit lagi, kata orang munafik ni dia tubik lagi. Nabi tubik lagi dalam 1,000 orang lagi tubik nak perang Uhud ni. Orang munafik bersama juga dalam 1,000 orang. Bersama tengah jalan dia hundur. 300 orang hundur. Separuh suluh. Hundur daripada barisan. Tu.
InsyaAllah ta'ala ni kita akan seterusnya kita akan mengaji hak ni bagaimana sikap orang munafik terhadap perang Uhud, insya-Allah taala. Jadi dia janji kata nak bagi sokong ni kepada orang Quraisy, bila Quraisy mari Madinah. Jadi Yahudi, munafik, kafir, tiga semua. Orang Islam, orang Muhajirin, Ansar, tu. Insya-Allah innallaha ma'ana, semua Tuhan bersama kita. Hak tu hak Nabi buat satu lak dasar dalam perjuangan dia, dalam berlawanan dia dengan orang-orang kafir yang mau meruntuhkan Islam dan juga meruntuhkan kerajaannya di Madinah. Hari ini sekian dulu insya-Allah taala. Insya-Allah kita sambung lagi tentang perang Uhud. Kerana ini juga penting bagi kita untuk kita kenali dan ambil pengajaran padanya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.